أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, kasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, dan juga kepada yang mungkin tidak bersama kita pada malam ini tapi bersama dengan kita di tempat lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam ni kita bersyukur kerana saya dapat bersama-sama lagi dengan tuan-tuan dan juga puan-puan pada malam ni untuk kembali semula dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung balik kelas pengajian, kelas ilmu kita pada malam ni untuk mentadabbur juz amma ataupun ayat-ayat lazim. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak ahli takmir Masjid Umar Ali Saifuddin yang telah menganjurkan program ini kembali dengan segeranya selepas daripada kita dapat membuka masjid kita kembali solat bersama-sama. Alhamdulillah. Moga-moga dengan majlis ilmu ini kita dapat menghidupkan majlis, menghidupkan masjid kita, menyegarkan, memakmurkan, dan akan mendapat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ini adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Pada malam ini insya-Allah saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, kita bersama-sama telah masuk ke tahun baru, tahun baru Masihi, tahun 2022 ni, dan kita akan mula masuk, cantik kita masuk malam ni surah Al-Alaq, insya-Allah surah Al-Alaq. Jadi kalau dalam sesi lepas kita telah bersama-sama di surah Al-Qadr, malam ni surah Al-Alaq, surah yang dikatakan sebagai surah yang pertama turun, tapi bukanlah pertama turun keseluruhan daripada surah Al-Alaq ni. Surah Al-Alaq ni ataupun terjemahannya seketul darah, mungkin agak panjang sikit, jadi mungkin tak habis malam ni. Mungkin ada 19 ayat insya-Allah yang akan kita sama-sama lalui. Kita akan cuba tadabbur, kita akan cuba tengok pengertian-pengertiannya dan memahami makna-maknanya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini sebagai ayat yang pertama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklum semua bahawa biasanya surah Al-Alaq ni akan dibacalah pada nuzul Quran. Kita ni belum lagi nuzul Quran, tunggu bulan Ramadan, jadi lambat sangat, jadi kita baca dulu sebab dah sampai ni. Surah ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama sekali ayat 1 sehingga ayat yang ke-5. Yang keduanya ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-19. Jadi ada dua part, maknanya dua bahagian. Ulama-ulama bahagikan kepada dua ni kerana bahagian yang pertama ni adalah ayat yang mula-mula turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu semasa Nabi kita ni berumur 40 tahun. Ayat yang selepas daripada tu, ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-19 surah Al-Alaq ni adalah turunnya sebagaimana kata ramai pendapat ulama setelah Nabi kita ni telah mula berdakwah secara terang-terangan. Jadi maknanya Nabi kita ni
Mula-mulanya dakwah Nabi itu adalah secara tidak terang-terangan, secara senyap-senyap mana. Tapi selepas daripada 3 tahun, Nabi telah berdakwah secara terang-terangan. Bila Nabi berdakwah secara terang-terangan, barulah turun part yang kedua daripada surah ni, iaitu ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-19. Bagaimana kita boleh tahu? Kita boleh tengok dari segi ayat-ayatnya. Kita akan boleh nampak makna-maknanya menunjukkan kepada perkara tersebut. Jadi kita baca pada malam ni part yang pertama, iaitu surah ayat 1 sehingga ayat yang ke-5. Bagaimana ayat ini turun? Kenapa turun? Dan kenapa ayat ini turun? Dan kenapa tidak cerita-cerita tentang lain? Nabi kita daripada umur yang pertama sehingga umur 40 tahun, ulama-ulama katakan bahawa masa umur ni 1 hingga 40 ni adalah umur persediaan seorang manusia. Dan ada satu hadis menyebutkan bahawa hampir semua nabi-nabi diutuskan semasa berumur 40 tahun. Jadi ertinya bukanlah maknanya sebelum daripada 40 tahun tu tak pandai, tapi kehidupan tu mungkin tak berapa stabil. Jadi kalau kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa umur 40 tahun ni semua dah stabil lah. Nabi kita berkahwin umur 25. Anak-anak baginda Nabi semua lahir sebelum Nabi umur 40 tahun. Dengan Fatimahnya yang paling kecil, kemudian dengan Zainabnya, umur Ruqayyahnya dan lain-lain, umur Kulsumnya, Ruqayyah dan juga umur Kulsum, semua tu lahir sebelum daripada umur Nabi ni 40 tahun. Jadi pada masa tu dia ada beberapa hadis lah nak menceritakan tentang Nabi-Nabi ni. Hampir semua Nabi-Nabi ni nombor 1 sebelum 40 tahun umur. Yang kedua, ada juga satu lagi hadis menceritakan bahawa semua Nabi-Nabi ni memelihara kambing. Tu macam special juga kenapa memelihara kambing. Jadi ulama-ulama pun berkata dia kambing dengan unta ni ada dua binatang lah biasanya yang dipelihara oleh orang Arab ni, unta ataupun kambing. Jadi kambing lain daripada unta. Unta ni dia tak tahulah dia macam mana nak kata, dia kasar sikit. Kambing ni dia lembut-lembut sikit. Dia jadi nak jaga dia macam dia beramai. Jadi Allah Ta'ala dia menyediakan para nabi ni sebelum daripada mereka ni jadi nabi, ada macam tu, iaitu dilatih dengan kesabaran. Nak bela kambing ni kena sabar. Saya tak pernah bela kambing, tapi saya rasalah ni diceritakan dalam tu ialah dia akan bina orang tu jadi sabar dengan kambing ni. Sebab kambing ni dia suka berjalan sana, berjalan sini, berjalan, jadi kena jaga kambing dia macam-macam. Jadi Nabi ni dia sabar, sebab Nabi ni selepas daripada dapat wahyu, dia mesti jaga manusia. Manusia ni macam-macam perangai. Kalau kita duduk seorang-seorang dalam rumah tak jumpa orang, tak ada masalah. Tapi Nabi ni tak boleh tak jumpa orang, dia mesti jumpa orang. Sebab dia nak sampaikan dakwah dia nak sampaikan Islam dia mesti jumpa orang. Orang pula macam-macam perangai. Jadi orang-orang yang di Mekah ni sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga macam-macam perangai. Mula-mula tak berapa perangai sangat, tapi bila dah Nabi ni dapat wahyu, dah sampaikan Islam pada mereka ni, mulalah perangai itu timbul. Ada tak suka, ada menentang, ada mengatakan Nabi ni gila, Nabi ni macam-macam timbul selepas daripada Nabi kita ni dah sampaikan Islam. Jadi Nabi kita ni semasa umurnya dah mendekati, dalam sirah dia mengatakan semasa Nabi kita ni mendekati umur 40 tahun, Nabi ni dia kata habbaba ilaihil khala', disebut dalam hadis. Habbaba ilaihil khala' tu maknanya dia suka untuk duduk bersendirian. Dia jadi rasa suka nak pergi bersendirian, duduk tak mau jumpa dengan orang, duduk seorang-seorang. Kenapa ada perasaan tu? Iaitu disebutkan dalam sirah-sirah, dia kata kitab-kitab sirah, sebab Nabi mula melihat orang-orang Quraisy ni, orang-orang di Mekah ni, Nabi tak keluar banyak kali. Nabi tak keluar, Nabi pergi hanya ke Syam je beberapa kali. Tapi selepas daripada tu Nabi hanya berada di Mekah. Jadi Nabi tengok orang-orang di Mekah ni, Mekah pada masa tu ada Kaabah. Kemudian di keliling Kaabah tu ada 360 berhala. Ada berhala besar, ada berhala kecil, macam-macam berhala. Semua orang pada masa tu datang buat haji. Seluruh tanah Arab datang buat haji. Mereka buat haji ni kerana mengikut apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim dengan orang Arab ni zaman Nabi kita ni sangat-sangat jauh lah masa dia. Sangat jauh masa dia tu. Nabi Ibrahim. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi yang terakhir sebelum daripada itu ialah Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi kita ni 600 tahun. 600 Kalau kita ni 600, tak ada no zaman mana Sultan Alap bertata tak? 600 tahun lebih kurang. Tu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni 600 tahun. Tengah-tengah tu kosong, tak ada nabi. Jadi manusia boleh bayangkan lah, sebelum daripada Nabi Isa ni ialah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Sebelum daripada tu lagi jauh sana Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jauh lagi tu ialah Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 2 orang anak. Satu Yaqub, daripada Yaqub lahirlah Bani Israel. Daripada kemudian seorang lagi anak Nabi Ibrahim ialah Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail lahirlah bangsa Arab. Orang Arab. Jadi daripada situ keturunan lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ni kita boleh kata mungkin 3000 tahun, 4000 tahun. Mungkin boleh kata. Kalau ikut sejarahnya lah. Jadi orang Arab masih lagi pada masa tu 4000 tahun ni, 3000 4000 tahun masih lagi mereka ni memelihara beberapa ajaran Nabi Ibrahim. Antaranya ialah buat haji. Jadi orang Arab semua datang buat haji. Haji ke umrah ke macam-macam. Dah ada pada masa tu maknanya. Tapi haji tu haji style dia lah. Haji bertempiknya, haji macam-macam haji. Dia tak boleh tawaf kecuali mesti beli pakaian yang suci, dia kata. Yang suci tu yang dijual oleh orang Quraisy. Jadi maknanya kalau tak ada duit kena tawaf telanjang. Jadi zaman tu biasalah ramai orang miskin akan tawaf secara tak pakai baju, tak pakai apalah. Sebab apa? Tak boleh pakai pakaian yang dibawa daripada kampung. Sebab dia kata pakaian yang dibawa daripada kampung ni pakaian yang kotor, yang penuh dengan maksiat. Tahu dia maksiat. Tapi buat juga. Tu kan. Jadi apabila mereka ni datang buat haji, mereka akan tinggalkanlah berhala mereka sambil-sambil ukir berhala. Jadi mereka akan tinggalkan seekor berhala mereka tu di tepi Kaabah tu. Jadi lahirlah pula satu industri. Industri baru di Mekah tu, nama dia industri membuat berhala. Berhala tu buat. Ada yang buat kecil, tengoklah. Kalau kecil murah sikit kot, kalau besar mahal sikit. Jadi dia ada yang besar-besar. Yang besar-besar tu dalam Quran sebut Lata. Itu yang besar, bapak-bapak. Ada Manat yang besar juga. Ada Uzza. Jadi ada Manat, ada Lata, ada Uzza. Tu berhala-berhala besar. Yang lain tu kecil-kecil. Itu perangai orang Arab lah pada masa tu. Yang keduanya yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim kepada mereka ni ialah mereka ni tahu Allah. Tu tahu nama Allah tu. Mereka bukan tak tahu nama Allah ni. Sebelum daripada Nabi Muhammad lagi mereka dah kenal Allah ni, orang Quraisy. Tapi bagi mereka Allah ni satu Tuhan. Tuhan ni banyak. Bukan satu, mereka kata Tuhan ni banyak. Ni Tuhan, ni Tuhan, ni Tuhan. Jadi sebab itulah nama-nama anak-anak mereka ni kadang-kadang Abdul Lata, kadang-kadang Abdul Uzza, kadang-kadang Abdul Manat. Sebab tu kita jangan nama, kalau Manat ni bahaya sikit lah. Kalau ada lah, mungkin ada juga tersasar nak nama Abdul lain jadi nama Abdul Manat. Manat tu makna nama berhala. Kemudian ada juga Abdullah, iaitu seperti ayah Nabi. Ayah Nabi tak Islam, tapi nama dia Abdullah, hamba Allah. Jadi orang Arab ni sebab itulah dinamakan sebagai mereka ni adalah syirik. Syirik tu artinya mana? Tuhan banyak. Yang ni pun Tuhan, yang ni pun Tuhan, yang ni pun Tuhan. Allah pun satu Tuhan. Jadi macam apa ni, kita kata dulu kan orang Greek dulu. Orang Greek dulu itulah nama dia Apollo lah, macam-macam Hercules, tak tahulah saya. Januari, Februari tu dia katakan nama-nama Tuhan dia juga dulu. Tuhan-Tuhan orang-orang Greek dulu. Itu keadaan macam tu itu nombor 2 lah. Dari segi ketuhanannya mereka ni banyak. Dari segi yang lain ni macam-macam lagi. Ada riba. Kalau ekonominya ada riba, menindas orang, tak nak bayar hutang kalau orang miskin, macam-macam. Itu dari segi ekonomi. Judi, zina, semua tu ada dalam masyarakat mereka ni. Kemudian cara hidup mereka pula, kalau nak menikah ada 4 cara kahwin. Ada 4 cara kahwin di zaman jahiliah.
Kahwin dia macam mana? Bukan macam kita, bukan macam sekarang ni, macam Nabi, zaman Nabi Muhammad SAW, bukan seperti yang Islam ajar. Macam-macam. Ada cara dia ialah seorang kahwin, dia kata kalau seorang suami berkahwin dengan seorang perempuan, dia akan cari siapa yang hero-hero sikit dalam kampung tu, dalam Mekah ni, yang bagus sikit lah, yang pandai ke, yang gagah ke, yang apa ke, dia suruh isteri dia tu pergi tidur dengan orang tu, orang yang hebat tu, supaya dia kata nak dapat benih yang hebat. Jadi sebab itulah zaman tu anak ni tak tahu anak siapa sebenarnya. Kau ni anak siapa? Kau ni nampak macam anak si A, tapi sebenarnya bukan, anak si B sebenarnya. Sebab apa? Dah isteri dia pergi tidur dengan si B sana. Zina sana. Maknanya benda tu perkara biasa. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW dah dikatakan ialah orang yang paling bersih. Sebab apa? Tak bercampur aduk dari segi nasab dia. Keturunan dia ialah keturunan yang baik. Itulah, jadi bagi orang Arab ni, kalau ada orang keturunan yang baik ni, itu memang hebat. Susah nak jumpa keturunan yang baik. Maksud baik tu ialah keturunan yang bersih, yang memang betul. Ayah dia tu memang ayah yang macam ni. Ayah ni memang Abdullah Muhammad ni, bukan orang lain. Tu perkara yang ketiga lah dari segi. Jadi banyaklah beberapa masalah ni, suka bergaduh lah orang Arab ni. Ni perangai-perangai dia lagi. Nak cerita, suka bergaduh benda-benda kecil. Kucing, kalau kita ayam, kita kalau ayam jiran hukum, dia akan berperang dengan jiran tu, gitu. Dia akan berperang oleh kerana seekor kuda saja, dia kata. Kerana seekor unta, kerana seekor kambing, dia akan sanggup berperang di antara dua kabilah. Bila berperang tu maknanya mati tak tahu berapa ramai. Itu maknanya ialah perangai-perangai mereka dilihat oleh Nabi kita SAW, depan mata dia perkara ni berlaku. Jadi sebab itulah Nabi bila umur dia dekat-dekat 40 tahun, dia mula rasa benda ni semua tak betul. Tapi Nabi kita tak tahu macam mana nak buat ni, macam mana nak ubah ni. Itu masalah dia. Jadi sebab itulah dia kata habbaba ilaihil khala tu. Dia pun mulalah lari daripada tempat orang ramai ni, dia pergi ke satu tempat nama dia Jabal Nur, yang kita panggil Gua Hira ni. Jadi Nabi pergi ke Gua Hira ni bukanlah sehari dua hari sebelum daripada tu, bahkan berbulan-bulan sebelum daripada tu. Nabi akan pergi, dia akan bawa bekalan, dia kata bekalan roti gandum, kemudian dia bawa air, kemudian dia naik ke atas tu. Habis makanan dia akan balik semulalah macam tu. Jadi nama dia situ Gua Hira, bukanlah gua macam kita, bukan gua macam gua Niyah, gua yang besar-besar tu. Gua tu siapa-siapa yang pernah naik tak Haji tak? Tak pernah lagi. Tak pernah naik. Saya pernah naik zaman muda-muda dulu. Zaman kita sekarang tak larat dah rasa nak naik dah. Saya pergi baru ni tahun lepas, 2 tahun lepas. Sampai ke bawah tu tak larat dah naik dah. Dulu berlari sampai atas tu. Tu dah sampai atas. Jadi boleh tengoklah, sempat tengok. Memang tak apalah, sekarang ni kita tengok YouTube dulu lah. Daripada atas tu, tuan-tuan dan puan-puan semua, bila kita tengok daripada atas tu, Masya Allah, dia akan nampak Kaabah. Tu cantik dia. Cantik tu maksudnya ialah dia akan nampak Mekah tu semua. Dulu Mekah ni kecil je. Jadi nampak semua Mekah tu daripada situ, daripada dalam gua tu. Bukan gua lah kita kata, tapi dia batu-batu macam sikit, jadi terlindung sikit macam tu. Jadi boleh tengok bawah tu. Jadi memang cantik tempat tu dari sudut apa? Bukan dari sudut untuk selfie, cantik tu. Tapi maknanya Nabi kita SAW tengok Mekah di bawah sana tu, inilah orang bangsa aku. Apa mereka buat ni masalah dia. Tapi aku fikir benda ni tak betul. Ni dalam hati Nabi, diceritakan dalam buku-buku sirah. Tapi Nabi tidak tahu bagaimana nak buat ni. Nak start di mana? Nak tekan switch di mana? Macam kita kan, lampu gelap ni semua ni, tak tahu switch di mana ni. Nak tekan mana ni? Jadi sebab itulah dia berada di atas Gua Hira tu. Berbulan-bulan lamanya, sehinggalah dia kata datanglah pada satu malam ni, iaitu yang dikatakan sebagai 17 hari bulan Ramadan ni, nuzul Quran. Menurut setengah riwayat. Jadi menurut setengah riwayat mana tarikh tu. Walaupun adalah orang kata tarikh lain, wallahu a'lam bisawab, tapi kita ambil 17 itulah yang masyhur. Jadi ayat yang pertama sekali mula-mula turun. Jadi tak ada orang lain pergi atas. Nak panjat susah situ, memang susah lah kata kan. Tapi saya pun nak fikir macam mana Nabi ni pergi panjat atas tu, daripada bawah bukit tu pula kena berjalan kaki tu sampai ke sana tu kan, beberapa kilometer. Jadi tapi dia pergi tempat tu. Jadi pergi ke tempat tu, tak ada orang, duduk seorang-seorang diri, fikir je kerja dia.
Bukanlah pada masa tu pergi berzikir, kita kata berzikir apa, memang tak ada zikir lagi dah. Kata subhanallah innalillah apa benda semua tak ada masa tu kan. Tapi termenung berfikir al-khala' dipanggil, tiba-tiba datanglah pada satu malam tu satu benda yang dia tak tahu. Sebab itulah Nabi takut. Takut apa? Sebab first time datang. Ni apa benda? Hantu ke apa? Kalau kita tempat orang tak ada, tiba-tiba datang benda, datang pula mai peluk-peluk aku pula. Itu kan. Jadi mula-mula datanglah malaikat Jibril itu datang dengan suruh baca. Mari tiba-tiba suruh aku baca. Mana aku baca? Mana aku tahu baca? Sebab Nabi tu ummi. Ummi itu maknanya dalam bahasa Arab artinya seorang yang tak tahu membaca, tak tahu menulis. Dengan hikmahnya lah. Pada zaman tu majoriti orang Arab memang tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Tapi ada pandai membaca dan menulis, ada. Sayyidina Ali pandai. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pandai membaca dan menulis. Tapi Nabi ni tak pandai membaca dan menulis sampai kepada akhir hayat baginda. Allah Ta'ala dah buat macam tu dengan hikmah dia. Nabi tak pandai membaca, tak menulis. Jadi bila malaikat Jibril datang baca. Rupa bentuk macam mana masa tu wallahu a'lam. Bentuk cahaya, bentuk apa benda kan, bentuk hitam, gelap, putih, saya tak tahu kan. Dia tak sebut. Dia sebut datang saja lembaga. Datang suruh baca. Nabi kata ma ana biqari'in. Aku tak pandai membaca. Tak tahu, bukan macam tu kot nada dia kot, lembut sikit kot. Aku tak pandai membaca. Gitu kot, lembut sikit tak. Nanti salah kot nanti. Jadi disuruh baca lagi. Baca, Iqra. Ma ana biqari. Aku tak pandai membaca. Suruh baca lagi, Iqra. Ma ana biqari. Setiap kali dia suruh baca, Nabi baca, Iqra. Nabi kata ma ana biqari. Dia peluk. Dia peluk dengan kuat. Sampai Nabi kata dalam hadis riwayat Bukhari, dia kata sampai aku ni lemas macam itulah kita ni lemah juga ni macam pakaian ni lemah sikit-sikit kan. Ni nak bergerak masa dah bercakap-cakap ni nak bergerak, nak turun naik kan. Jadi dia kata peluk lagi ma ana biqari. Lepas baca akhir sekali yang ketiga, kemudian dia kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah ayat yang pertama turun. Jadi kita baca pada malam ni ayat yang pertama turun. Bacalah. Jadi ulama-ulama tafsir panjang bercerita tentang apa maksud baca, kenapa suruh baca. Dalam bahasa Arab ada dua. Satu qira'a tu baca. Yang kedua tilawah, baca juga. Tilawah kan, macam kita ada tu kan, musabaqah tilawah Quran. Tu baca juga tu. Maknanya qari'ah baca, ada orang dengar. Tapi kalau Iqra ni baca juga. Baca macam mana, apa beza baca ni dengan baca ni? Gitu. Kita macam ni lah. Dia orang buat pemisalan lah, nak mudahnya. Macam kita kata baca surat khabar kan, Borneo Bulletin. Kita ambil surat khabar, kita baca. Kita tak baca kuat tau, senyap je kan baca. Tapi kita baca yang dalam kertas tu, kita masuk dalam. Tengok. Itu baca juga tu. Itu baca tu. Jadi Iqra yang tu. Iaitu tak mestinya berbunyi. Tapi kalau tilawah ni kita baca nak bagi orang dengar semua. Itu tilawah. Jadi dia tak katalah utlu. Dia tak kata gitu. Kalau utlu tu maknanya suruh baca kuat. Jadi malaikat Jibril beritahu kepada Nabi, Iqra, baca. Nak baca apa? Dia tunjuk kertas. Tak baca apa? Aku tak pandai membaca. Dia kata, bacalah dengan nama bismi rabbik. Jadi yang pertama sekali ialah malaikat Jibril menyuruh Nabi ni membaca dengan nama Tuhan. Membaca ni ialah satu perbuatan. Jadi ulama-ulama kata maksud di sini ialah semua perkara. Maksud ayat ni Iqra ni, bila kata bacalah dengan nama Tuhan kamu, ialah maknanya ialah apa-apa sahaja perbuatan yang kamu nak buat, hendaklah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh dengan nama lain. Apa maksud dengan nama? Sebut bismillah ke? Sebut bismillah ni salah satu daripada dengan nama. Tapi ada satu lagi makna dia ialah baca dengan nama Allah, dengan nama Tuhan kamu, artinya ialah buatlah apa-apa kerana Tuhan kamu. Jadi ada dua lah, kerana Allah dan juga dengan nama Allah, dengan sebut nama Allah. Kadang-kadang maknanya kemungkinan juga kita ni sebut nama Allah tapi bukan kerana Allah. Kita minum, kata kita makan dengan nama Allah ke kerana Allah. Mungkin kata bismillah, baca bismillah, bismillah, makan. Tapi makan bukan apa? Mungkin bukan kerana Allah tapi kerana lain. Jadi tak dapatlah pahala tu. Jadi yang dia nak sini ialah buat satu benda kerana Allah dan juga sebut nama Allah.
Jadi semua benda lah, maknanya kan semua benda. Nak naik kenderaan ada doa dia, nak makan ada doa dia, nak ni ada doa dia, nak masuk pasar ada doa dia, nak pakai pakaian ada doa dia. Doa tu adalah sebut, maknanya sebut, menyebut nama Allah. Tapi satu lagi, niat hati mestilah kerana Allah. Jadi ada tu, ada dua, Iqra bismi rabbik. Jadi disebutkan lagi lah oleh para ulama, kata dia kata ialah kita nak ukur sesuatu perkataan, perbuatan kita, apa yang kita nak buat dalam hidup kita ni, kita tengok kan. Kalau kita nak tahu bahawa dia tu boleh dibuat ataupun tidak boleh dibuat, adalah kita cuba fikir, boleh tak kita baca bismillah situ. Ni cerita ada kawan cerita ni, dia pergi dululah, ni cerita dulu di Turki. Turki. Jadi dia pergi ke Turki. Dia ni jenis hiking, orang jenis hiking jenis macam tu dulu lah. Sekarang ni tak tahu ada ke tak lagi yang jenis tahan kereta orang tepi jalan tu, nak kereta free tu, aku tak ada duit gini. Jadi ada style macam tu. Jadi dia naik lori, ada lori berhenti, dia naik lori. Naik lori tu trailer besar tu bawa kontainer. Jadi dia kata pemandu di Turki cerita ni orang Malaysia. Jadi lepas tu dia pun minum bir, minum apa benda, driver. Tapi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu jadi dia tanyalah, kenapa kau bismillah baca minum benda tu? Tak tahu aku, dia kata. Mak aku ajar, ni dia cakap bahasa pun saya tak tahu lah, dia kata bahasa Inggeris aku dah. Mak aku ajar, dia kata, kalau nak minum sesuatu baca bismillah. Gitu. Jadi makna tu, dia kata kalau kita nak minum satu benda yang memang diharamkan, tak kira lah alkohol, bir ke champagne ke whisky ke apa benda lah sesuai nak baca bismillah gitu. Tak sesuai tak. Kalau tak sesuai tu maknanya tak boleh. Jadi kita ambil lah benda-benda lain jugalah, katakan. Contohlah kata, apa kita nak kata? Kita buat benda-benda lain lah, buat apa-apa yang tak elok lah kata. Contohlah kata, tak tahu apa benda lah saya nak kata, buat yang tak elok lah kan maknanya kan kadang nak tengok movie tak elok kata. Ni bukan movie tak elok lah kata kan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan tahu. Jadi kita nak tahu benda tu boleh ke tak boleh tu ialah cuba kita fikir, kalau baca bismillah sesuai tak sini. Tu. Kalau nak buat satu benda tu, kalau tak sesuai nak bismillah tu maknanya maksiat dah tu, tak elok dah tu. Tak betul tu. Fikir macam itulah dulu, mudahnya kata. Jadi itu bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jadi Iqra bismi rabbik, dengan nama Tuhan kamu, allazi khalaq. Kemudian yang pertamanya disebut sini ialah sifat Tuhan yang pertama. Sifat Tuhan kamu yang pertama apa dia? Yang paling sekali ialah khalaq, allazi khalaq. Sifat yang pertama disebutkan. Jadi manusia ni kata ulama kata, manusia ni ada 3 perkara, kalau selesai perkara ni. Iaitu apa? Yang pertama sekali ialah manusia ni daripada mana? Dipanggil min aina, lepas tu ila aina, lepas tu dipanggil limaza, dipanggil 3. Dalam bahasa Arabnya dipanggil nak daripada mana, ke mana, dan kemudian kenapa. Itulah dalam kalau kita kata bahasa kita kan. Jadi yang pertama tu daripada mana? Tu masalah kata. Inilah benda yang manusia, datanglah seorang kan daripada England tu, yang nama dia ni memang ni nama dia Charles Darwin. Darwin, orang panggil Darwinism. Darwin ni kata, dia fikir, dia buat kajian selama 20 tahun. Dia tulislah satu buku, nama dia, kajian dia Origin of Species. Dia kata situ, dia kata manusia ni sebenarnya daripada ambuk, kata. Ambuk ni daripada mana? Ambuk ni daripada binatang yang merayap, reptilia. Daripada tu apa? Tu yang duduk dalam air, kata. Lepas tu dia naik ke darat, lepas tu dia besar, tangan dia jadi panjang, lepas tu last sekali dia jadi manusia. Tu. Itu memang kepercayaan orang-orang barat tu, orang yang tak Islam memang percaya macam tu. Termasuklah ramai orang Kristian pun sebenarnya. Orang Kristian pun ramai juga dah murtad pun sebenarnya. Kalau ikut murtad lah, kalau ikutnya Kristian dia pun, sebab salah dari segi Kristian. Manusia ni daripada Adam, memang Allah Ta'ala ciptakan Adam, memang dalam Tauratnya, dalam Bible-nya memang sebut benda-benda tu. Tapi dia tak percaya. Dia percaya, belajar sains dia tu, akhirnya dia percayalah manusia ni. Dia ikutlah seorang Muhammad tu, doktor itulah nama dia, Charles Darwin. Darwin ni hebat bagi orang putih. Sebab apa? Masuk dalam duit. Ada dalam duit. Kita gambar sultan apa semua dalam duit. Dia duduk dalam duit tu. Kalau pergi ke pound sterling tu kan adalah duit RM10, 10 pound ada gambar dia tu, Charles Darwin tu. Jadi Darwin tu kata manusia ni daripada ambuk, daripada beruk.
chimpanzee lah, ikut pandai dia lah, dia kata kan. Jadi itulah perkara pertama sekali yang dia rosak. Bila manusia rosak situ, dia reka, pandai dia reka ni, Darwin ni, dia carilah tengkorak tu kan, dia buat muncung sikit tu, akhirnya jumpa tengok peralihan, dia kata manusia ni beralih dari situ. Inilah yang Allah SWT sebut sini. Yang pertama sekali manusia nak kena betul ialah allazi khalaq ni ialah siapa? Iaitu Allah SWT. Bukannya manusia ni datang secara evolution, dipanggil tak? Evolution berdikit-dikit, sikit-sikit dia beralih. Tak, manusia ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang cipta tu manusia, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi ni perkara nombor satu dalam ayat nombor satu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Taala lah yang mencipta, bukan yang lain mencipta. Yang mencipta tu Allah. Tu yang pertama. Perkara yang kedua tadi, yang ulama-ulama buat kesimpulan daripada surah Iqra ni ialah ila aina. Ila aina tu di ke mana nak pergi. Manusia tu datang daripada Allah, tapi selepas tu nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana ni ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke sini kan, ayat yang ke-8. Yang ke-8 dalam surah Iqra ni, iaitu inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kamu semua ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita datang daripada Allah, surah ni jawab juga ialah, dan kita ni akan pergi kepada Allah. Jadi cuma dia timbul sekejap je atas dunia ni, muncul daripada perut ibu, kata kan, kau turun balik, masuk balik dalam kubur tu, maknanya mati, lepas tu balik ke mana? Sebenarnya tu balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenapa kamu hidup? Kenapa kamu hidup ni? Itulah Allah SWT sebut sini, iaitu manusia ni adalah untuk beribadah, seperti mana dalam Al-Quran sebut surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Tu ayat nombor satu. Nombor satu baru kita masuk yang kedua. Ayat yang kedua, dia kata khalaqal insana min alaq. Allah Ta'ala mencipta sekarang ni secara spesifik, dia nak beritahu manusia pula semua benda ni ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sekarang ni manusia ni pula Allah Ta'ala ciptakan khalaqa al-insana min alaq. Alaq ni bahasa Arab maknanya, kalau dalam terjemahannya seketut darah lah, tapi makna alaq ni makna alaq tu sendiri ialah benda tergantung. Alaqa ni makna tergantung. Jadi dulu maknanya sebelum adanya sains kan, sebelum ada teropong, sebelum ada ni semua, orang tak nampak lah macam mana kan, hanya orang kata seketul darah lah. Sebab apa alaq? Orang Arab dia panggil alaq ni ialah sebab seketul darah tu, seketul darah iaitu seketul darah yang besar, saiz dia besar macam ni, yang boleh masuk dalam mulut. Itu alaq. Kalau besar macam tu bukan alaq tu, dia kecil, boleh macam gula-gula macam tu, tapi dia seketul gitu. Sebab tu nama dia alaq. Tapi alaq ni maknanya nombor satu tergantung. Yang kedua juga, orang Arab ni kalau alaq tu maksud dia lintah. Lintah binatang, lintah panggil sini tak? Lintah ni duduk dalam paya ke atas darat ni tak ada lintah lah. Lintah. Tahu lah kalau orang muda sekarang ni tak tahu lintah. Lintah. Jadi lintah ni macam mana bentuk dia? Macam tu bentuk dia. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala ni mengatakan bahawa manusia ni diciptakan daripada alaq, jadi rupa-rupanya perkataan alaq ni dia semua boleh masuk. Memang manusia ni semasa duduk dalam rahim ibu dia tu, masa kecil bila berjumpa lah kita kata benih lelaki dengan benih perempuan, lalu dia pun tergantung dalam rahim tu. Dia bukan duduk begitu, dia duduk tergantung. Rupanya betul, dia tergantung. Lepas tu bentuk dia tu macam lintah, dan dia tu sebesar yang boleh masuk dalam mulut, maknanya saiz besar betul. Jadi memang perkataan alaq ni dia memang cantik lah maknanya kan. Dia boleh bagi makna semua, tiga-tiga tu, mengikut ahli kajian lah, yang sekarang ni boleh teropong semua boleh nampak. Dulu satulah alaq tu lah seketul darah. Jadi Allah SWT kata khalaqal insan min alaq. Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada tu. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan perkataan alaq ni? Sebab kalau ikut dari segi logik, memang tak logik manusia. Macam mana dia boleh jadi seorang manusia yang boleh berfikir, pandai buat komputer, pandai buat iPhone pula ada tangan, ada kaki, boleh berjalan sana, belajar sini apa. Padahal dia dulu darah je. Darah ni campur sana, tergolek sana, tak ada apa-apa tak
Tapi macam mana boleh berubah? Tu sepatutnya Allah Ta'ala nak beritahu supaya manusia ni berfikir bahawa Allah Ta'ala boleh ciptakan daripada benda macam tu boleh jadi manusia. Jadi nak ceritakan itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai orang Quraisy, wahai manusia semua, awak tak boleh fikir ke tentang Tuhan ni? Tuhan tu, Tuhan Lata, Tuhan Uzza tu boleh buat benda ni semua? Tak boleh buat. Allah Ta'ala saja boleh buat. Jadi allazi khalaqal insana min alaq. Tu nombor satu lah, perkara nombor satu, iaitu pentingnya manusia ni berfikir tentang kejadian dia. Yang keduanya, selepas daripada tu, Iqra, dia ulang lagi pula, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah sekarang ni, hanya Tuhan kamu saja akram. Akram maksudnya ialah daripada perkataan karim, itulah karim tu maknanya mulia, tapi mulia ini bukan maksud mulia, tapi maksudnya pemurah. Gitu. Karim ni maknanya pemurah ni seorang yang beri kepada seseorang tak kira, dia beri kan. Itu maksudnya. Jadi tapi dia, Allah Ta'ala diguna sini akram, bukan karim. Kalau karim, akram tu lebih hebat lagi daripada karim. Karim tu maknanya seorang yang pemurah. Akram tu sangat-sangat pemurah, seperti akbar, Allah Ta'ala tu besar, maha besar kan. Begitulah. Jadi insya-Allah kita sampai kepada ayat yang ketiga ni. Kita sambung akan datang insya-Allah ayat yang keempat dan seterusnya insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita insya-Allah tanamkan niat insya-Allah sama-sama lagi untuk majlis kita ni. Moga-moga insya-Allah kita akan dapatlah sedikit daripada ayat-ayat yang ada dalam Quran ni. Moga-moga kita dapat jawab kepada Allah Subhanahu Taala bahawa kita telah belajar sedikit apa yang telah diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setakat itulah saja insya-Allah. Jadi kita tangguhkan tadabbur kita pada malam ni dengan sama-sama membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.